Si anak berasa sangat terkejut apabila ibunya berlari masuk ke dalam biliknya. Tubuh ibunya dipenuhi dengan darah dan ibunya menjerit kesakitan. Si anak kemudian bertanya kepada ibunya apa yang berlaku dan ibunya mengatakan yang isteri kedua bapanya yang melakukannya. Si anak kemudian bergegas keluar dari bilik untuk melihat apa yang berlaku dan dia melihat isteri kedua bapanya berdiri berhampiran almari. Isteri kedua bapanya itu sedang memegang sebilah pisau di tangannya. Apa yang terjadi sebenarnya? Kira-kira jam 12.30 malam pada hari kejadian, si anak yang bernama Aisyah sedang menonton televisyen. Aisyah merupakan anak kepada isteri pertama iaitu mangsa. Sedang Aisyah asyik menonton televisyen, isteri kedua bapanya iaitu suspek datang kepada Aisyah dan bertanyakan kepada Aisyah di mana bapanya. Aisyah dengan pantas memberitahu kepada suspek yang bapanya telah keluar. Suspek kemudian bertanya kepada Aisyah di mana ibunya dan Aisyah menjawab yang ibunya sedang tidur di dalam bilik tidurnya. Aisyah kemudiannya pun masuk tidur. Semasa dia tidur, Aisyah dikejutkan dengan jeritan kuat ibunya iaitu mangsa yang berlari masuk ke dalam biliknya. Tubuh mangsa dipenuhi dengan minyak dan juga darah. Mangsa mengalami kesakitan yang amat sangat pada ketika itu. Minyak juga telah masuk ke dalam mulut mangsa. Aisyah bertanya kepada ibunya apa yang telah berlaku dan ibunya memberitahu yang suspek telah menuang minyak panas ke atasnya semasa dia balik ke biliknya selepas pergi ke tandas. Aisyah mengangkat ibunya dan meletakkannya di atas bantal dan menukar kain sarungnya. Dua orang adik kepada Aisyah yang ketika itu datang ke biliknya menangis di hadapan ibu mereka. Aisyah kemudian keluar dari biliknya untuk melihat apa yang berlaku di luar. Aisyah dapat melihat suspek sedang berdiri berhampiran almari. Suspek pada ketika itu sedang memegang sebilah pisau. Tertuduh kemudian mengugut akan membunuh Aisyah dan adik-beradiknya jika mereka terus membuat bising. Aisyah mengatakan mata suspek sangat merah dan rambutnya pula dalam keadaan serabai serta mengerbang pada ketika itu. Aisyah menjadi sangat takut melihat keadaan suspek yang menggerunkan. Aisyah masuk semula ke dalam biliknya dan mengunci pintu dari dalam. Kira-kira 5 minit kemudian, bapa Aisyah yang bernama Kasim tiba di rumah dan mengetuk pintu bilik Aisyah. Ketika pintu bilik dibuka, Kasim terkejut melihat keadaan isteri pertamanya. Selepas diberitahu Aisyah apa yang berlaku, Kasim bergegas keluar dari rumah menaiki motosikal dan terus ke rumah anak perempuannya yang sudah berkahwin untuk memaklumkan nasib yang menimpa ibunya. Aisyah mengatakan setelah bapanya pulang ke rumah selepas serangan itu berlaku, suspek tidak kelihatan di dalam rumah. Suspek rupa-rupanya telah keluar melalui pintu belakang rumah kerana pintu itu didapati terbuka. Mangsa seterusnya dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Bukti perubatan menunjukkan bahawa mangsa melecur di muka, badan dan kedua-dua anggota atas dan bawah. Doktor yang merawat mangsa selepas dimasukkan ke hospital memberi keterangan bahawa muka mangsa sahaja mengalami lebih 90% melecur. Doktor memberi keterangan bahawa kadar kelangsungan hidup mangsa adalah sangat-sangat rendah. Menurutnya, mangsa berada di unit rawatan rapi ICU hospital itu hanya beberapa jam sebelum meninggal dunia. Mayat mangsa kemudian dilakukan proses bedah siasat. Pakar patologi forensik yang melakukan bedah siasat ke atas mayat si mati memberi keterangan bahawa si mati mengalami 48% melecur membabitkan muka, dada, badan dan kedua-dua anggota atas dan bawah. Dia menganggap kecederaan itu sebagai melecur besar dan si mati mempunyai peluang yang sangat tipis untuk terus hidup. Dia menentukan punca kematian si mati adalah kegagalan pelbagai organ akibat lecuran besar. Suspek kemudian ditahan polis untuk siasatan lanjut. Suspek yang bernama Shalima B, 37 tahun, dituduh membunuh madunya sendiri yang bernama Gara Nur Harba Abdul Syukur, 38 tahun, di dalam sebuah rumah di Jalan Kulai Besar, Taman Seraya, Kulai Jaya, Johor, kira-kira jam 1.30 pagi pada 2 Februari 2011. Shalima B didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh dan boleh dihukum gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Apabila dipanggil mahkamah untuk menyatakan pembelaannya, Shalima B memilih untuk memberikan keterangan secara bersumpah.
Keterangannya ialah dia gila pada masa kejadian kerana dia tidak mengambil ubatnya kerana sudah kehabisan stok. Tertuduh berkata dia tertekan, sakit kepala dan dia langsung tidak ingat apa-apa tentang apa yang berlaku ketika kejadian itu. Di bawah pemeriksaan balas oleh pihak pendakwaan, tertuduh pada mulanya mengaku menuang minyak panas ke atas si mati. Kemudian tertuduh menarik diri daripada pengakuan itu dan menafikan dia pernah melakukan perbuatan tersebut. Tertuduh berkata si mati yang mahu menyiram minyak panas ke atasnya dan untuk melindungi dirinya, dia menolak si mati sehingga menyebabkan si mati jatuh terlentang. Ketika itu menurutnya, minyak panas dari periuk nasi yang dipegang si mati tertumpah ke badannya. Tertuduh seterusnya mendakwa bahawa si mati yang memasak minyak tersebut dan bukannya dia. Ditanya mengapa tertuduh keluar rumah selepas kejadian itu dan dia menjawab kerana dia takut suaminya akan memarahinya. Daripada keterangan tertuduh di bawah pemeriksaan balas, dapat dilihat dalam pembelaannya itu adalah pembelaan nasib malang dan bukannya pembelaan gila di bawah Seksyen 84 Kanun Keseksaan. Pihak pendakwaan berkata demikian kerana hujahan tertuduh adalah minyak panas tertumpah ke atas badan si mati secara tidak sengaja ketika dia cuba mempertahankan diri dan bukannya kerana dia mencurahkannya ke atas si mati. Walau bagaimanapun, pihak pendakwaan menyebut fakta bahawa tertuduh telah dengan sengaja menuang minyak panas ke atas si mati kecuali dia tidak tahu apa yang dilakukannya pada ketika itu adalah salah ataupun tidak kerana tidak siuman. Keterangan tertuduh di mahkamah bahawa kejadian minyak panas itu adalah satu musibah. Persoalannya di sini adalah adakah tertuduh tidak siuman pada masa dia melakukan perbuatan tersebut? Walaupun nasib malang menjadi isu, berdasarkan fakta, pihak pendakwaan tidak fikir bahawa mana-mana percubaan fakta yang munasabah akan mendapat apa-apa penemuan selain daripada mendapati bahawa perbuatan tertuduh adalah disengajakan. Keterangan tertuduh mengenai perkara ini adalah bercanggah dan tidak pernah dijelaskan dalam pemeriksaan semula. Fakta bahawa si mati mengalami lebih daripada 90% melecur di mukanya sahaja menghilangkan sebarang tanggapan bahawa ianya adalah satu kemalangan. Selain itu, tindakan tertuduh mengugut untuk membunuh Aisyah dan adik-adiknya selepas kejadian itu tidak konsisten dengan dakwaan tertuduh yang mengatakan minyak panas itu adalah satu kemalangan. Pihak pembelaan kemudian memanggil pakar psikiatri untuk menyokong pembelaan kegilaan tertuduh. Beliau memberi keterangan bahawa berdasarkan rekodnya di Hospital Permai Johor Bahru, tertuduh pertama kali dimasukkan ke hospital itu pada 21 November 2004. Tertuduh mengalami kemurungan dan psikosis dan dibenarkan keluar pada 25 Februari 2005. Tertuduh kemudian telah diterima masuk buat kali kedua pada 29 Februari 2007 dan dibenarkan keluar pada 29 Mac 2007. Pada kemasukan yang kedua ini, tertuduh diberi terapi sawan elektro kerana dia mengalami kemurungan yang teruk dan berisiko tinggi untuk membunuh diri. Ia adalah penyakit mental yang sama iaitu kemurungan dan psikosis. Kemasukan ketiga tertuduh pula ialah pada 7 Januari 2008 dan dibenarkan keluar pada 24 Januari 2008. Kemasukan terakhirnya ialah pada 21 November 2008 dan dilepaskan pada 24 November 2008. Menurut pakar psikiatri, kali terakhir dia berjumpa dengan tertuduh adalah pada 10 Ogos 2010 di mana tertuduh diberi rawatan pesakit luar ketika itu. Pada November 2014, Hakim Mahkamah Tinggi Johor Bahru mendapati pihak pembelaan berjaya membuktikan yang tertuduh tidak siuman. Dengan itu, Shalima B dibebaskan daripada pertuduhan membunuh. Bagaimanapun, Hakim Mahkamah memerintahkan supaya tertuduh ditahan di Hospital Permai mengikut Seksyen 348-1 Kanun Tata Cara Jenayah untuk pemulihan. Kes tidak hanya terhenti di sini. Pihak pendakwaan kemudian membawa kes ini ke peringkat Mahkamah Rayuan. Apakah yang berlaku di Mahkamah Rayuan? Adakah tertuduh kekal ditahan di hospital ataupun didapati bersalah dan dikenakan hukuman gantung sampai mati? Persoalannya sekarang adalah adakah tertuduh benar-benar tidak siuman ketika kejadian itu berlaku? Bukti pakar psikiatri adalah tertuduh mengalami borderline personality disorder (BPD) atau gangguan personaliti garisan sempadan yang dijelaskannya bermakna tertuduh tidak stabil dari segi emosi, impulsif dan sukar menjalinkan hubungan dengan orang lain.
Bahagian bukti yang menonjol dari pakar psikiatri ialah pendapatnya bahawa oleh sebab BPD, tertuduh bukan sahaja tidak dapat mengawal emosinya, tetapi juga tidak dapat mengawal dan memikirkan akibat daripada tindakannya apabila dia mencurahkan minyak panas pada si mati. Dalam erti kata lain, tertuduh tidak tahu bahawa dengan menuang minyak panas ke atas si mati, ianya boleh mendatangkan kemudaratan kepada si mati. Pakar psikiatri bagaimanapun bersetuju dengan pihak pendakwaan bahawa BPD adalah satu bentuk penyakit gila perubatan. Beliau seterusnya mengesahkan bahawa tertuduh tidak mengalami sebarang penyakit mental utama seperti psikosifrenia atau gangguan bipolar. Menurutnya, BPD lebih kepada gangguan personaliti yang bersempadan dengan gila dan tidak gila. Ini adalah bukti penting kerana ia cenderung untuk menunjukkan bahawa tertuduh tidak siuman dari segi perubatan, apatah lagi gila dari segi undang-undang. BPD yang dihidapi tertuduh bukanlah penyakit mental yang besar, ia hanya gangguan personaliti. Pakar psikiatri juga bersetuju bahawa ada kalanya mental tertuduh stabil dan ada kalanya tidak. Pakar psikiatri seterusnya bersetuju bahawa apabila tertuduh stabil dari segi mental, dia akan dapat berfikir secara rasional. Apabila ditanya sama ada seseorang yang menghidap BPD mampu berbohong, pakar psikiatri menjawab ya. Jika ya, ini bermakna walaupun tertuduh mengalami BPD pada masa dia melakukan perbuatan itu, dia masih dapat membezakan antara yang betul dan yang salah. Pakar psikiatri kemudian diminta untuk mengesahkan bahawa adakah tertuduh akan dapat mengetahui akibat daripada tindakannya apabila dia sedar. Pakar psikiatri sekali lagi menjawab ya. Bagaimanapun, apabila ditanya bagaimana pakar psikiatri tahu bahawa tertuduh menghidap BPD ketika menyiram minyak panas ke atas si mati, pakar psikiatri mengelak soalan itu dengan memberikan penjelasan berikut. BPD adalah sejenis personaliti kecelaruan yang telah bermula sejak daripada remaja. Ini boleh dibuktikan di mana perkahwinan Shalima sentiasa tidak bertahan lama. Seterusnya, Shalima juga mempunyai sejarah ibu dan adik lelakinya juga menghidap penyakit jiwa. Dibesarkan oleh ibu yang mengalami penyakit jiwa boleh mendedahkan seseorang itu mendapat kecelaruan personaliti yang kita panggil borderline personality disorder. Shalima juga sering bersikap kurang baik dan semasa di dalam hospital sendiri, impulsivity ini kadang-kadang ketara, di mana Shalima pernah mencurahkan air kopi panas kepada pesakit lain tanpa memikirkan akibat perbuatan yang dilakukannya. Jelas sekali di sini bahawa pakar psikiatri tidak dapat mengesahkan sama ada tertuduh menghidap BPD pada masa dia melakukan perbuatan itu. Dia juga salah dalam sekurang-kurangnya satu perkara. Pakar psikiatri berkata perkahwinan tertuduh sentiasa tidak bertahan lama apabila bukti menunjukkan perkahwinan tertuduh dengan Kasim adalah perkahwinan kedua. Setakat bukti yang direkodkan, tertuduh dengan Kasim masih lagi pasangan suami isteri. Apabila ditanya mengapa tertuduh menuang kopi panas ke atas pesakit, pakar psikiatri berkata ianya adalah kerana tertuduh sangat marah kepada pesakit itu. Kelakuan ini walaupun benar, bukanlah bukti bahawa tertuduh tidak dapat mengetahui sifat perbuatannya atau bahawa apa yang dia lakukan adalah salah atau bertentangan dengan undang-undang. Apa yang ditunjukkan oleh bukti itu ialah tindakan tertuduh menyiram kopi panas ke atas pesakit adalah didorong oleh kemarahan dan bukan disebabkan oleh ketidaksempurnaan fikiran. Walau apapun, apa yang pakar psikiatri katakan adalah tertuduh langsung tidak memikirkan akibat perbuatannya itu. Sekarang, ini sangat berbeza dengan mengatakan bahawa tertuduh tidak dapat mengetahui sifat perbuatannya atau bahawa apa yang dilakukannya adalah salah atau bertentangan dengan undang-undang. Perenggan kelima dalam laporan pakar psikiatri amat relevan dengan isu kegilaan. Laporan perenggan kelima adalah seperti berikut. Mangsa dan 4 orang anaknya telah datang ke Malaysia dan telah tinggal serumah dengan tertuduh lebih kurang 2 minggu sebelum kejadian seperti yang didakwa. Tertuduh mengatakan bahawa suaminya tidak memberitahu tentang kedatangan isteri pertama dan anak-anaknya itu. Tertuduh dikatakan mula berubah sikap menjadi mudah marah beberapa hari kemudiannya kerana merasakan suaminya lebih menumpukan perhatian terhadap mangsa yang merupakan isteri pertamanya. Tertuduh juga dikatakan pernah bertengkar dengan mangsa. Ini adalah bukti paling jelas tentang motif di pihak tertuduh.
Ianya adalah bukti kukuh bahawa tertuduh iri hati dengan perhatian yang diberikan suaminya kepada si mati. Walau bagaimanapun, Hakim Mahkamah Tinggi mengabaikan bahagian keterangan ini tanpa memberikan pertimbangan yang sewajarnya. Bukti adalah penting kerana kehadiran motif akan menafikan pembelaan tertuduh terhadap kegilaan. Pihak pendakwaan mengakui bahawa tertuduh tidak siuman dari segi perubatan, tetapi mempertikaikan dapatan hakim perbicaraan bahawa tertuduh tidak siuman dari segi undang-undang pada masa dia melakukan perbuatan tersebut. Pihak pendakwaan mengatakan bahawa Hakim Mahkamah Tinggi tersilap dalam undang-undang apabila dia menganggap tingkah laku tertuduh di mahkamah semasa perbicaraan sebagai bukti bahawa tertuduh tidak siuman. Inilah yang beliau nyatakan di muka surat 37 rekod rayuan. Di sepanjang perbicaraan berlangsung, baik di peringkat pendakwaan maupun pembelaan, rumusan yang saya boleh nyatakan adalah orang kena tuduh OKT ini memanglah seorang yang tidak waras. Ada ketikanya dia kelihatan sedih hingga menangis tanpa sebab. Ada ketikanya pula tersenyum dan ketawa, menjerit dan memperkatakan sesuatu yang tidak pasti akan maksudnya, sehingga terpaksa ditenangkan oleh anggota polis. Terdapat juga ketikanya OKT menunjukkan isyarat seperti hendak sembelih leher. Malah, sewaktu seorang anggota polis berpangkat inspektor sedang memberikan keterangan, tertuduh menjerit polis bodoh sehingga saya terpaksa mententeramkannya. Ada ketikanya prosiding persidangan terpaksa ditangguhkan kerana OKT bersikap agresif dan meronta-ronta. Ada kalanya dia bertudung kepala, ada kalanya tidak. Apa yang perlu Hakim Mahkamah Tinggi tentukan adalah sama ada tertuduh waras atau tidak pada masa tertuduh melakukan perbuatan itu. Bagaimana tertuduh berkelakuan atau berkelakuan sendiri di mahkamah semasa perbicaraan atau pada bila-bila masa lain yang tidak berkaitan atau berkait jauh dengan perbuatan itu, tidak ada kena-mengena dengan soalan itu. Tertuduh telah diperakui layak untuk dibicarakan oleh pakar psikiatri dan tiada apa-apa rekod yang menunjukkan sebarang perubahan keadaan. Rekod itu tidak menunjukkan bahawa dia mencipta apa-apa adegan semasa memberi keterangan dan tidak menunjukkan bahawa tingkah laku normal ini disebabkan oleh fakta bahawa dia telah mengambil ubatnya. Tertuduh dapat memberikan keterangan di bawah sumpah tanpa sebarang kesulitan dan dia menjawab soalan dengan bijak. Tertuduh juga tidak berkelakuan luar biasa sepanjang prosiding di hadapan panel Hakim Mahkamah Rayuan. Maling ring adalah kemungkinan hakim perbicaraan mesti berwaspada dalam menangani kes yang melibatkan pengakuan gila. Maling ring membawa maksud perilaku dengan berpura-pura sakit yang berlebihan yang digunakan untuk memperoleh keuntungan peribadi. Oleh itu, adalah salah bagi Hakim Mahkamah Tinggi untuk mengambil kira tingkah laku tertuduh semasa perbicaraan dalam memutuskan sama ada tertuduh telah berjaya dalam mempertahankan kegilaannya. Mengambil kira kepentingan Hakim Mahkamah Tinggi meletakkan kelakuan tertuduh di mahkamah semasa perbicaraan, Mahkamah Rayuan tidak boleh menolak kemungkinan bahawa fikiran Hakim Mahkamah Tinggi dan penghakimannya telah dikaburi oleh faktor luar itu. Pada Januari 2016, setelah mendengar hujahan dari kedua-dua belah pihak, Mahkamah Rayuan mendapati merit dalam rayuan pihak pendakwaan. Panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan sebulat suara mensabitkan kesalahan terhadap tertuduh. Dengan itu, Shalimah B dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Untuk pengetahuan, seorang lagi anak perempuan si mati yang bernama Syafiqah memberi keterangan di mahkamah bahawa tertuduh kerap ditahan di kem Pekan Nenas setelah dicekup dengan polis semasa meminta sedekah. Syafiqah mengatakan ketika di penjara, tertuduh berkelakuan seperti orang gila sehinggakan polis terpaksa menghantar tertuduh ke hospital Permai. Menurut Syafiqah, selepas tertuduh keluar dari hospital, tertuduh akan pergi meminta sedekah semula. Apabila ditahan pihak polis lagi, tertuduh akan berkelakuan seperti orang gila dan dihantar ke hospital semula. Setiap kali tertuduh dicekup polis masa meminta sedekah, dia akan berkelakuan seperti orang gila dan dihantar ke hospital untuk rawatan. Menurut Syafiqah, tertuduh pernah ditahan di kem Pekan Nenas sebanyak 2 hingga 3 kali. Syafiqah juga turut mengatakan yang tertuduh berkelakuan normal sahaja di rumah jika tertuduh tidak makan ubat. Untuk makluman, si mati, tertuduh dan suami mereka merupakan warga negara Myanmar. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes pendakwa raya lawan Shalimah B 2016 MLJU 4 Mahkamah Rayuan Putrajaya. Nombor rayuan jenayah
J05-352-12/2014.